Hai, Assalamualaikum, bersama saya Juzairi dan hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah seram untuk anda. Dia nampak seorang yang sangat-sangat menyeramkan dengan mata yang merah menyala dan sambil senyum. Di mana tajuk pada hari ini adalah diganggu oleh makhluk dekat asrama semasa saya tidur. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشمس عليها أولياء كالذين لا يؤمنون. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa ma sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yadusuhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Okay, hai, Assalamualaikum. Apa khabar dengan bangsa-bangsa Juzairi? Dan jangan kita lupakan, okay, hashtag saya, hashtag Team Juzairi. Okay, so yes, sihat ke? Dah makan ke? Dah makan apa tu? Makan apa pukul ni tengah pagi kan? Okay, so yes, seperti mana saya akan beritahu kepada anda, di mana setiap video saya akan bagi tahu yang saya buat video ini bukan pada pukul 12.30 malam, bukan pada pukul 1 pagi, bukan pada pukul 2 pagi, tapi pada pukul berapa? Saya tak nak sebut lah. Okay, so faham lah. So yes, sebelum tu, untuk yang first time anda tengok dalam channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Kalau channel ini menarik untuk anda, ada tak menarik? Mestilah menarik, kisah seram kot. Hai, apalah aku ni. Okay, dah subscribe. Tunggu apa lagi? Okay, kita akan teruskan kisah seram kita pada hari ni, di mana tajuk dia adalah tangan hantu di bilik tingkap asrama. So di mana ada satu kisah ni saya buka dekat laptop dan saya akan bacalah kisah dia macam mana. Di mana ada seorang perempuan yang bernama Ain. Dia merupakan salah seorang pelajar di asrama dan bakal menduduki SPM. Nak kata dia pandai, tak adalah pandai sangat. Nak kata dia kurang, tak adalah kurang sangat kan. So dia sedang-sedang lah kan. Kadang-kadang Ain ni pun rasa bengang juga dengan kakak dia. Dia cakap, Result kau macam tu je, baik kau tolong mak lah kan, duduk basuh pinggan dekat rumah. Di mana dengan perkataan yang kakak dia cakap dekat Ain tu, Ain rasa macam, uish, aku tak boleh jadi ni kan. Dia merupakan student yang bakal menduduki SPM, dan SPM pun tak sampai dalam masa sebulan je lagi. Dan disebabkan itu dia tekad betul-betul nak duduk di asrama sehingga SPM, di mana dia nak buktikan kepada kakak dia yang dia boleh skor dalam SPM. So dia minta izin lah kan. Dia minta izin kat mak ayah dia supaya dia duduk asrama. Sebab apa? Sebab bila dekat rumah dia nak study, asyik kacau lah dengan kakak abang dia, dengan adik dia dan sebagainya lah. Diganggu lah, senang cerita. So dia ambil keputusan untuk duduk di asrama. Dan seperti mana anda semua tahu, dan anda pun pernah hadapi SPM, di mana lagi nak dekat SPM, cikgu akan buat banyak sangat dan terlalu banyak kelas tambahan, homework dan sebagainya. Yalah, orang panggil last, orang panggil pecutan terakhir, macam itulah bunyi dia kan, pecutan terakhir sebelum hadapi SPM yang sekali sahaja dalam seumur hidup. Dan
Ain ni pun yakin kan, dia yakin dan percaya yang dia betul-betul boleh berjaya dalam SPM kali ini. So pada suatu hari Ain tengah basuh kain, dia basuh kain seorang-seorang dan dia sambil mandi dekat bilik air mandi lah dekat asrama, dekat tepi kolam. Dan masa tu dia tengah shampoo rambut kan, dia tengah shampoo rambut sambil sabun masa, yelah kan bila tengah shampoo kan tutup mata kan, pedih sabun masuk kan. So dia sambil meraba-raba, dia cari mana sabun aku, sebab yelah nak shampoo sabun sekali jalan lah kan. So dia cari mana aku punya sabun ni kan, mana aku punya sabun ni. Dia tengah cari, tiba-tiba ada satu suara orang, ada suara seseorang, dia pegang bahu kan, suara yang sangat lain. Dia pegang bahu dan dia bagi tahu, ni sabun kau, sabun kau. Lepas tu Ain tu ambil lah, Ain tu ambil sabun tu dengan pegang tangan tu kan, tangan tu dia ada kasar-kasar. Lepas tu kuku pun kuku yang panjang. Masa tu Ain tak sedar lagi sebab yelah tak nampak masa tu kan. Dan masa tu Ain ingat dia dalam hati dia cakap, pengotornya budak asrama aku ni, sebab kuku dia panjang sangat ni kan. Dia ingat budak asrama lah masa tu. Sebenarnya itu bukan orang. Dan lepas dia mandi pun dia tengah berjalan masuk dalam bilik dia lah kan. Tengah berjalan masuk bilik pun dia masih dengar suara ganjil itu dekat dalam bilik air mandi. Tapi dia buat tak tahulah kan, dia buat tak tahu sebab dia ingat budak asrama dia. Sampai je kat bilik, dia terus perasan, aku mandi pukul 12 ni, mesti budak-budak dah tidur. Dekat situ dia start rasa ragu-ragu. So Ain ni pun dalam hati dia cakap, tak payahlah, abaikan je lah, tak ada apa pun ni, aku nak belajar ni, ni lupakan je. Sebab dia nak fokus SPM pada masa itu. So dia lupakan je lah benda tu, dia fokus dengan dia punya belajar. Dan pada suatu hari tengah prep, orang panggil asrama, student asrama tahulah prep tu apa kan. Kalau korang tahu prep tu, korang tulis dekat komen dekat bawah. Masa tu tengah prep ataupun orang panggil tengah belajar ramai-ramai, dan pukul 11.30 dah. So pukul 11.30 memang semua pelajar dah boleh masuk bilik lah, dan tidur rehat. Tapi Ain ni mengambil keputusan untuk sambung belajar, sebab bagi dia masa orang tidur tu lah paling sedap kan untuk belajar, sebab ilmu yang sangat-sangat fokus lah pada masa itu. Dan dia pun tengah sambil belajar, sambil makan keropok. Dia ada keropok lah yang orang panggil janjan lah. Dia pun belajar dalam bilik dia. Korang bayangkan dia ada satu bilik, dan dalam bilik dia ada 2 katil, dan 2 katil di hadapan katil tu ada meja belajar betul-betul dekat depan tingkap. So sambil dia belajar dan tengah-tengah makan keropok tu, tiba-tiba dia sakit perut. Tengah makan ni, tengah sedap-sedap belajar sambil makan, dan tiba sakit perut lah. So dia ambil keputusan untuk pergi ke tandas. So dia pergi tandas. Lepas dia pergi tandas, dia buang apa yang patut, dia jalan balik kan. Dia jalan balik menuju ke bilik dia. Dan macam biasa lah kan, lepas pergi tandas dia tukar balik pakaian dia kan. Lepas tu bila dia balik bilik tu, dia tengok balik keropok. Dia cakap, pasal bersepah ni keropok aku kan. Masa tu memang mindset dia, dia ingat kawan dia nak prank lah kan, nak kacau-kacau dia masa tu. Kan nak prank je lah, standard lah kawan-kawan nak prank kan. Time tu je lah dia logik lah kan, hantu mana nak makan keropok kan, mana ada hantu makan keropok mana ada hantu makan keropok kan. So bila dia dah siap, semua tu dah siap ulang kaji kan, dia sambil biar keropok situ, and dia pun baring kan, sambil dia tengah baring kan, sambil dia bawa buku dia, dan buku dia tak terkatil sambil baring, sambil belajar itu, tiba-tiba dia dengar bunyi kerak. Dia dengar ada sesuatu yang tengah kacau dia punya keropok. So dia pelik lah, dia tengah belajar ni, tengok apa hal dengar bunyi keropok. Dia alih je kan, dia tengok, dia nampak ada tangan daripada tingkap yang macam tengah ambil keropok dia kan, macam masuk ke tingkap tengah ambil keropok. So dekat situ dia ingat macam, apa hal ni, takkan beruk atau monyet yang dekat luar tu tengah ambil keropok dia. So dia pun pelik lah, dia tengok macam tu. Tiba-tiba bila dia tengok tu, tangan tu tarik balik, tangan tu keluar balik. So bila dia sambung tengok buku tu, tangan tu pelan-pelan masuk balik. So dia pun pelik, dia jalan, dia bangun perlahan-lahan, dia jalan pergi dekat keropok dia, pergi dekat dengan tingkap tu. Dia tengok keropok yang dipegang, dia selak je tingkap, pum,
Terus dia terkejut bro. Dia nampak seorang yang sangat-sangat menyeramkan dengan mata yang merah menyala sambil renung tajam ke arah mata Ain dan sambil senyum. Ain pun tanpa buang masa terus jerit sekuat hati lalu jatuh rebah dan pengsan. Dan dalam sekelip mata je kan Ain pengsan tu, tiba-tiba Ain dikejutkan kawan-kawan dia kan. Dia kejut, Wih Ain, kau apa hal ni? Kau apa hal ni kan? Dia pun sedar kan. Dia macam sedar sambil mamai tu. Perasaan takut dia tu masih ada lah kan. Dia yelah baru lepas tengok benda tu kan, seram, takut sebagainya, bulu roma semua naik lah kan. Saya cerita pun bulu roma dah naik, apatah lagi orang yang tengok depan-depan. So kawan dia kejut, apa pasal ni kan, kau jerit apa tengah-tengah buta ni. So Ain pun cakap lah, aku kan, dengan suara takut dia cakap, aku nampak hantu kan. Dengan kata-kata dia cakap nampak hantu. Orang tanya, kat mana kau ni nampak? Dia tunjuklah tingkap tu, tingkap yang dia nampak. Dia cakap, kat situ tu. Lepas tu budak-budak semua tu tengok tak ada apa pun, tak nampak apa pun. So dia orang cool down kan Ain, dia orang tenangkan Ain, dia orang gosok-gosok, dia orang cakap tak ada apa ni, kau mimpi je ni, kau relax, kau tenang. Okay? So Ain pun disebabkan ditenangkan oleh kawan-kawan dia, so dia pun tidur balik. Keesokannya dia bangun tanpa dia buang masa, terus dia packing dia punya barang dan balik duduk di rumah. So yelah, dia takut dah kena kacau kan, dia tak nak kena kacau. So dia duduk dekat rumah, dia tinggalkan semua lah kan. Dia tinggalkan semua, dia duduk dekat rumah dan fokus SPM pun dekat rumah. Dan Alhamdulillah, dia dapat keputusan yang agak cemerlang untuk SPM tersebut. Dan sehingga kali ini, apa yang dia cerita tu kawan dia tak pernah nampak, kecuali si Ain seorang ini sahaja. Jadi itu serba sedikit tentang kisah seram seorang pemuda 17 tahun yang akan ambil SPM bernama Ain diganggu di salah sebuah asrama. So mungkin kalau korang ada pengalaman, tak kisahlah pengalaman apa-apa pun yang berkaitan dengan seram, korang boleh tulis di komen di bawah ataupun korang boleh email dekat dalam description di bawah. InsyaAllah saya baca cerita korang dan saya akan wujudkan satu video khas di YouTube saya tentang kisah anda. Okay, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share dan sama-sama subscribe channel saya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di next kisah seram. Jangan lupa kita punya hashtag Tim Juzairi. Okay, jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kejayaan, salam puaka. Bye bye.